Ini cucuk ada keluar suara tak? Tak ada. Dia punya projector ada suara tak ada? Ada. Dia automatik. Boleh sambung suara. Kau bagian lain. Bagian yang ni. Ini untuk ni. Ini untuk ni. Oh. Yelah dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. Bismillah wa billah. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita tidak bertemu, dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam satu majlis ilmu, dalam satu majlis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, manakan masa kita pun suntuk, seperti mana yang mungkin sebahagian daripada kita sudah maklum, pada malam ni insya-Allah kita akan kongsi sedikitlah berkaitan dengan saudara-saudara kita, atau lebih pendeknya kita katakan sebagai pelarian Syria. Dan berkebetulan saya pun baru pulang daripada dalam misi kemanusiaan di Syria, di Lebanon dan juga di Turki. Lebih kurang 2 minggu yang lalu saya baru balik. Dan saya diminta untuk berkongsilah dengan tuan-tuan. Tapi manakan waktu kita yang singkat, ikut SOP syak kena berhenti dah. Ni saya tengok setengah jam pun tak sampai ni. Jadi maka saya mengambil keputusan, kerana kita ada slide, dan slide kita tu 1 jam lebih. So kalau kita slide dalam nak cerita tentang Syria ni 1 jam lebih, kat 2 jam. Boleh ke 2 jam? Memang tak boleh. Tuan-tuan je kata boleh. Jadi maka saya mengambil keputusan untuk kita kekal ikut SOP, dan yang slide tu kita tinggal hanya sikit gambar yang saya akan sharekan dengan tuan-tuan. Mungkin tidak penuh, mungkin hanya sedikit gambar yang sempat saya ambil. Kalau slide, gambar yang diorang ambil, diorang berikan dan kita buat slide. Tetapi dengan waktu yang singkat ni mungkin tak sempat. Maka ada beberapa gambar yang mungkin sebagai kongsi cerita saya dengan tuan-tuan. Gambar yang saya ambil daripada handphone dan saya edit buat video sikit lah.
Bagi ada sikit-sikit lagu, kita buat TikTok dengan video tu. Tuan-tuan tahu tak TikTok? Jadi kita buat video dengan gambar-gambar, sedikit gambar yang kita ada, yang kita boleh kongsikan dengan tuan-tuan yang ada pada malam insya-Allah. Jadi sebelum kita kongsikan sedikit gambar sebagai pengetahuan kepada kita semua apa yang berlaku dan hakikat saudara-saudara kita yang berada di Syria itu, apa sebenarnya yang berlaku kepada mereka. Dan semua kita sudah maklum bahawa mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala hampir 10 tahun daripada tahun 2011. Saya balik daripada Syria pun tahun 2011. Saya balik pada bulan 11 tahun atau bulan 10 2011. Jadi pada permulaan berlakunya dah berlaku demonstrasi sana, demonstrasi sini, dah berlaku dah pada waktu itu. Tapi belum lagi berlaku pembunuhan ramai-ramai seperti mana yang berlaku selepas daripada itu. Jadi daripada tahun 2011 sehinggalah tahun 2021. Kita tahun 2021, jadi 10 tahun dah. Jadi dalam tempoh 10 tahun, mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terpaksa meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda, terpaksa terpisah dengan keluarga. Kenapa saya katakan terpaksa terpisah dengan keluarga? Bila berlakunya serangan udara daripada sama ada daripada pihak kerajaan ataupun daripada tentera Rusia, maka ada di kalangan keluarga yang terpisah. Dan kita jumpa dengan satu orang anak umurnya 11 tahun. Seorang anak 9 atau 11 tahun, saya lupa umur dia, 9 atau 11 tahun, yang dia dijaga oleh atuk dia. Maka bila kita tanya ayah dia, mak dia dan adik-adik yang lain dekat mana? Dia tu bila berlakunya serangan daripada udara, maka anak ini terpisah daripada keluarga dia, dan pada waktu itu kaki dia dah kudung sebelah dah. Akibat daripada serangan itu, kaki dia kudung sebelah. Dan mak, ayah dan juga adik-beradik dia yang lain tak tahu sama ada dah meninggal ataupun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, ataupun kita tak tahu. Ya imam dia masih hidup ataupun dia meninggal. Mungkin ada orang jumpa mak ayah dia, tanya anak di mana, mungkin dia pun fikir macam tu juga. Ya imam anak dia dah mati ataupun mungkin dah terpisah dengan dia, dah duduk di mana-mana. Jadi ada mereka yang terpaksa terpisah begitu. Ada yang terpaksa terpisah daripada mak ayah yang tak tahu apakah masih hidup ataupun tidak. Kita tak cerita lain dengan macam-macam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Tetapi apa yang kita dapat, yang kita boleh ambil pengajaran dan semangat daripada mereka, mereka tetap modal mereka untuk menguatkan hati mereka, jawapan mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata, macam mana cara kau hidup? Macam contoh, mula-mula kami sampai dan kami ke Lubnan. Wilayah yang dinamakan Ersal. Ersal ni dia sepadan dengan Syria. Sebelah Syria lah, mana sebelah Ersal tu Syria. Jadi sebahagian daripada rakyat ataupun pelarian Syria, mereka lari di situ, di kawasan pergunungan Ersal, yang kawasan ini memang sangat sejuk. Memang sangat sejuk. Dan saya terkejut dengan kesejukan tu sampai saya sakit hampir kat 20 hari tuan-tuan. Ya? Jadi terlampau sejuk. Dan mereka ataupun pelarian Syria yang duduk di situ, mereka tak boleh keluar daripada situ sebab kawasan itu dijaga oleh tentera-tentera Lubnan. Jadi nak keluar daripada Ersal, daripada pergunungan Ersal, tak boleh, kan? Nak pergi, contoh kita duduk di Shah Alam, nak keluar, nak rentas daerah tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh rentas daerah musim PKP je. Dah 10 tahun mereka menjadi pelarian di situ, 10 tahunlah mereka tak boleh rentas daerah. Duduk dalam kawasan yang lebih kurang 30 km. Tak besar, kecil je, 30 km. Dan nak pergi ke sebelah sana, negara dia Syria, tak boleh juga. Kalau pergi, memang alamatnya kena tembak ataupun kena tangkap. Jadi bila mana mereka menjadi pelarian di negara jiran, di negara orang lain, mereka berhadapan dengan ujian yang lain. Dengan ujian dibenci oleh rakyat Lubnan sendiri, ditekan oleh kerajaan, tak pasal-pasal, doang datang ambil harta, rampah kenderaan dan segala macam. Dan yang keduanya, bila mana mereka menjadi pelarian di negara orang, peluang pekerjaan mereka itu sangat-sangat terbatas. Mereka terbahagi kepada 3. Yang pertama ada kerja,
Yang kedua, kerja sebahagian tahun. Jadi pada musim panas saja dia bekerja. Musim sejuk tak ada pekerjaan. Dan yang ketiga, orang yang tidak bekerja. Dan kita nak sentuh, bila saya cerita tentang saya lah, kita pun dalam masa tak panjang, jadi kita cuba skip mana-mana yang kita boleh skip. Jadi bila mana saya sakit lebih kurang kat 20 hari, dan kita dirawat dengan doktor, dengan jurawat yang datang pada permulaannya 4 kali sehari. 4 kali, dalam satu hari 4 kali datang rawat. Dan dia tak letak saya di hospital, dia letak saya di rumah. Sebab dia kata kalau letak di hospital, saya tambah stres. Sebab tak ada orang boleh teman. Doktor datang dengan pakai PPE, keluar masuk macam tu, kita stres. Jadi letak di rumah, kawan-kawan boleh datang, doktor, semua kawan semua kita boleh jalan dan segala macam. Jadi dalam tempoh saya dijaga dengan begitu baik, diberikan semangat, dan kita sama-sama dengan mereka. Dan jururawat yang datang ziarah, yang datang rawat saya 4 kali satu hari itu, bila kita tanya dia, berapa engkau punya gaji? Saya tanyalah, bila kita dah rapat, dah dekat-dekat sebelah kita duduk dengan orang, kita pun masing-masing macam adik-beradik. Jadi bila saya tanya dia, berapa kau punya pendapatan, gaji kau sebulan berapa? Jadi dia kata, gaji aku ni jururawat kira paling tinggi lah. Dia kata, okey lah, saya kata kan. Kalau dia paling tinggi tu, okey lah. Berapa? Dia kata, $50 saja satu bulan. Kerja satu bulan tuan-tuan, 30 hari, cuti 2 kali Jumaat saja dalam tempoh sebulan. Jadi kalau 30 hari, mungkin 28 hari dia bekerja. Jadi selama 30 hari, 8 jam satu hari bekerja, selama 28 hari, hanya gajinya sebanyak $50. Berapa $50 tuan-tuan? RM200 kurang lebih. Itu yang paling tinggi. Ada seorang jurawat dia bagi tahu, dia kata, Syekh, dia kata, saya punya gaji ni okey lah, alhamdulillah ada juga gaji. Berapa? $25. Kan? Saya kata, saya sebut tentang yang jururawat yang datang rawat. Dia lah mana dia kira otai lah jururawat dekat hospital tu. $50 kurang lebih 200. Saya tanya dia, $200 atau $50 yang kau dapat dalam satu bulan, apa benda yang kau boleh beli dengan 200? Kan? Sebab walaupun mereka tinggal di khemah, nanti kita akan tunjukkan khemah-khemah kalau ada masa. Jadi kalau tak masa, tak tunjuklah gambar tu. Baik. Jadi walaupun diorang duduk dalam khemah, tapi tanah yang diorang menapak tu kena bayar. Ada tuan tanah dia, macam saya tuan tanah, saya sewakan tanah kepada pelarian-pelarian Syria. Yang nak bangunkan khemah atas tu, kita benarkan, tapi kena bayar tiap tahun begini bayarannya. Lebih kurang dalam, tak banyak lah, lebih kurang dalam $50 juga, $55 macam tu dalam tempoh setahun. Tapi kena bayar tak? Kena bayar. Satu. Yang kedua, elektrik nak kena bayar. Dah nak guna lampu, nak cas handphone segala macam, maka guna elektrik. Kemudian juga air nak kena bayar juga. Air, dia tak keluar air daripada tanah, air kena beli. Air kena beli, lebih kurang satu tong harga lebih kurang dalam 2,000 liter tu. 2,000 tong besar, tangki besar tu. 1,000 liter tu lebih kurang dalam RM6. Jadi lebih kurang dalam seminggu 2 minggu je boleh pakai kalau musim panas. Jadi air nak kena, api nak kena bayar, air nak kena bayar, sewa tanah nak kena bayar, baladi yang kutip-kutip sampah temu nak kena bayar juga. Walaupun kerja tak ada, tetap kena bayar. Ini yang kita katakan di antara penindasan yang mereka dapat, kan? Walaupun sampah bukan ada orang kutip pun bersepah sampah, tapi tetap kena bayar tiap-tiap bulan kepada orang yang kutip sampah. Tapi tak ada pun orang kutip pun. Jadi macam-macam. Tambah pula dengan macam mana nak makan, anak-anak sekolah, kalau anak sakit macam mana. Jadi dalam kos 200 itu kita kira-kira memang tak cukup. Nak makan saja pun belum tentu cukup. Nak makan saja belum tentu cukup. Itu bagi orang yang ada kerja, kan? Sebab itu tidak mustahil kalau tuan-tuan dengar ada orang bagi tahu rakyat Syria nak makan daging setahun sekali, iaitu pada musim korban. Itu tak mustahil. Sebab kalau yang bekerja pun hanya paling tinggi RM200 satu bulan, bagaimana yang kerjanya hanya pada musim panas? Setahun kerja 6 bulan saja musim panas. Musim sejuk tak boleh kerja. Susah sebab sejuk sangat nak keluar. Kemudian dengan musim saji tebal tak boleh keluar. Jadi musim panas. Jadi terpaksa bekerja di musim panas untuk simpan duit sebahagian untuk digunakan pada musim sejuk.
Jadi katalah dapat 200, 100 guna untuk musim panas, 100 guna untuk musim sejuk. Sebulan. Jadi duit tu sebulan yang dapat gaji 200 tu, 100 guna untuk bulan ni, yang lagi 100 gunakan untuk musim sejuk, untuk musim sejuk nanti. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah suasana dan realiti yang kita tak pernah terbayang pun sebenarnya inilah yang berlaku kepada anak-anak gitu. Maka tidak mustahil, dan tuan-tuan jangan heran bila ada orang yang menceritakan kepada tuan-tuan ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang sakit. Saya bila sampai di sana kita bimbang juga kan, walaupun kita jaga SOP kita lah, kita pakai glove, kita sanitize sentiasa, kita pakai hak yang topeng tu, pakai mask, semua kita pakai. Jadi kita pun risau jugalah, tanya-tanya juga dengan saya pergi hospital, kita ziarah hospital tersebut, dan pihak hospital bagi tahu, dia kata di sini dah 2 bulan setengah tak ada kes COVID. Tak ada kes COVID. Tak ada kes. Okeylah, kita punya tim pun walaupun dah kata tak ada kes COVID, tapi kita tetap jaga SOP. Maka bila lama kita duduk di sana, dan ada juga yang maklumkan kepada kita bahawa sebenarnya bukan tak ada orang yang kena COVID sebab tak ada direkodkan di hospital. Sebenarnya banyak orang yang ada sakit ataupun ada orang yang diserang dengan penyakit COVID tetapi tak direkodkan di hospital. Kenapa? Diorang tak ada duit nak buat test. Rupanya di merata-rata tempat dia kata ada bukan tak ada. Yang 2 bulan setengah tu tak ada kes tu sebab orang tak ada duit. Nak cek selalu, nak test selalu, orang tak ada duit nak buat macam tu. Jadi menyebabkan jadi kes COVID ni ataupun orang yang sakit ni kita tak tahu, ya imma masih ada ataupun tak, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, ni sikitlah gambar-gambar. Kalau cakap banyak-banyak kan tuan-tuan tak boleh tengok gambar. Tapi gambar yang saya tunjuk ni tamaklah gambar yang mungkin gambar yang kita tak sempat sebenarnya. Macam saya sebagai petugas dalam misi ni, kita tak sempat nak ambil gambar banyak. Bahkan kadang-kadang kita pun tak tergamak nak ambil gambar sebenarnya, kan? Bila kita pergi ziarah tempat orang-orang tua yang cacat akal dia, kan? Kita pergi, tuan-tuan, kita tak nak ambil gambar tu tak tergamak, nak duduk sebelah mereka nak ambil gambar, nak ambil kamera kita keluar ambil gambar, jadi tak tergamak. Sebab di kalangan mereka tu baik sebaya dengan ayah-ayah kita, sebaya dengan macam tuan-tuan lah kan, 70-an, 80-an. Jadi bila kita tanya apa sebab diorang ditempatkan di sini, dia kata sebab cacat akalnya. Ada yang cacat akal daripada kecil. Jadi macam mana diorang ni boleh ditempatkan di sini? Kami jumpa diorang duduk di tepi jalan, kan? Kami ambil dan kami letakkan di sini. Dan ada di kalangan mereka yang cacat akalnya disebabkan dengan penyiksaan yang dia dapat sewaktu dia ditangkap dalam penjara. Waktu dia ditangkap oleh kerajaan Bashar al-Assad, dimasukkan ke dalam penjara, diseksa sampai gila kawan tu dia buat. Ada macam tu. Dan yang ketiganya, ada orang yang gila, ada orang yang ada orang yang cacat akalnya disebabkan tekanan hidup yang melampau. Macam mana? Waktu duduk di Syria, waktu duduk di tanah air, dia orang kaya, dia orang yang ada duit. Orang yang kaya, rumah besar, kenderaan mewah, nak apa dia boleh dapat. Tapi bila dia terpaksa meninggalkan tanah airnya, terpaksa tinggalkan kampung halaman dia, terpaksa tinggalkan harta benda yang banyak, dan tinggal dan duduk di dalam khemah. Tuan-tuan boleh bayang orang yang rumahnya besar, jutawan, rumahnya besar, hartanya banyak, tiba-tiba duduk dalam khemah dengan keluarga. Sesuatu yang dia tak pernah bayangkan itu berlaku dalam perjalanan hidup dia. Tapi itu berlaku, maka menyebabkan dia jadi tekanan dan akhirnya jadi gila. Tuan-tuan, inilah ujian di antara ujian yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa gambar-gambar yang kita ambil ini adalah gambar-gambar yang apa yang sempat kita ambil lah, kan? Sebab sikit ada peluang kita ambil. Ada banyak-banyak tempat dan kita pun tak, dan asalnya mereka pun tak bagi kita ambil gambar sebenarnya. Tapi bila lepas dipujuk, kita katakan ini ada keperluan sebenarnya sebab kita nak tunjukkan kepada orang ramai, inilah keadaan kamu. Sebab orang tak tahu, kalau kita tak ambil gambar, orang tak tahu orang Syria ni betul ke susah, macam mana keadaan dia. Jadi akhirnya mereka izinkan untuk kita ambil gambar sekadar untuk kita kongsikan keadaan mereka kepada orang ramai, supaya orang ramai boleh sama-sama membantu mereka. Inilah sikit video yang
Dari keluar. Ini tadi saya baru buat. Sebab saya fikir ini saya punya slide ni sekarang waktu maghrib sekian, waktu isyak sekian memang tak sempat. Jadi saya pun ambil kutip mana-mana gambar yang saya sempat, saya buat TikTok dengan video tu. Tuan-tuan tengoklah. Ada suara ya? Ada suara insya-Allah. Tuan-tuan, gambar kecil tuan-tuan nampak ke? Ada keluar suara tak keluar suara ya? Okey. Kita ulang. Gambar boleh nampak? Saya tak tahu kenapa kecil. Tuan-tuan belakang boleh nampak ke? Nampak insya-Allah. Ya, nampak. Aja nampak hebat. Baik. Yang ni yang saya tunjuk ni, yang ni dekat Aizaz. Aizaz ni saya tak tahu kenapa gambar yang lain besar tapi tak tahu yang video yang ni kecil gambar dia. Jadi kalau tuan-tuan perasan, ni kawasan ni, ini adalah khemah yang kira canggih jugalah, kira cantik jugalah. Ini kira kalau kita kata hotel tu 4 bintang lah. Sebab apa kita katakan 4 bintang? Sebab ada khemah yang lebih dhaif daripada apa yang saya tunjukkan belum. Tapi tak payah nanti mungkin ada gambar yang lebih jelas. Jadi ada khemah yang lebih dhaif. Kalau air banjir tu naik takat bawah pada lutut, memang khemah tu akan hanyut sekali. Bahkan ada khemah yang kita tengok, minta maaf kalau bahasanya sesuai, kita katakan khemahnya kandang kambing lebih cantik daripada khemah. Hanya sekadar diletakkan kayu, kemudian diletakkan kain putih sekadar untuk ditahan daripada hujan dan panas sahaja. Dinding setakat dia bubuh kain dan kain selimut yang dah lama-lama yang koyak sikit dihadap. Tuan-tuan bayang kalau musim sejuk macam mana? Kan? Musim sejuk di bawah paras negatif 9, 10, 5, memang sangat-sangat sejuk. Memang kita katakan, sebab itu juga kalau tuan-tuan dengar ada orang cerita, ada orang yang mati dengan sebab kesejukan yang melampau, itu perkara yang memang berlaku di sana. Kan? Maka sebab itu ramai daripada sahabat-sahabat NGO, bukan hanya di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, yang usaha untuk bantu mereka. Kan? Kalaupun tak dapat untuk memberikan panas yang cukup, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesejukan yang mereka hadapi. Tak keluar suara ya? Ya. Jadi bawah ni, kalau tuan-tuan perasan bawah ni, jadi yang besar ni masjid dia. Ini masjid dia, yang bawah ni sekolah-sekolah. Ini sekolah, ini rumah lah rumah. Ini dia punya masjid. Tapi masjid waktu tu PKP tutup lah masjid. Macam kita juga. Ini khemah-khemah lah tuan-tuan. Inilah sepanjang daripada tahun 2012. 2011 berlaku, 2012 bermula tinggal di khemah-khemah yang seperti ini. Jadi harap tuan-tuan nampaklah gambar tu insya-Allah. Ini sekolah. Tuan tengok ini sekolah mereka. Ini bangku sekolah. Ini macam inilah sekolah dia. Sekolah anak-anak kita yang kat sana macam inilah sekolah. Tapi kalau musim hujan, hujan lebat, memang sekolah ni cuti. Sebab apa? Sebab dia duduk di kawasan bawah. Ini tebing dia, turun bawah. Dan ini bantuan yang kita kerjasama dengan NGO di sana daripada Turki. Sebab di kawasan Aizaz ni adalah kawasan dia dalam negara Syria yang dijaga oleh tentera Turki. Maknanya segala keperluan negeri, contohnya untuk biaya hospital, jururawat, doktor dan segala macam adalah bawah tanggungan kerajaan Turki. Ini yang saya katakan tadi, seorang anak nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad, kaki dia kudung sebelah dan sebab berlakunya serangan udara, dan mak ayah dia tak tahu masih hidup ataupun dah meninggal. Jadi anak ni terpisah daripada keluarga dia. Tak tahu keluarga tu masih ada ataupun tak, wallahu alam. Lama dah sejak berlaku macam tu.
maka dia dah terpisah daripada mak ayah dia, dan sekarang ditinggal dengan atuk dia. Jadi yang ni yang kat Malaysia. Jadi sebenarnya kami daripada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia bukan hanya bantuan untuk Syria. Sebab ada orang tanya, juga kat negara kita pun ada orang susah pun, kan? Takkan hantar kat Syria je. Maka sebenarnya kita ada juga untuk bantuan kepada mereka yang memerlukan di tempat kita di Malaysia. Ini di antara kami lakukan di Seremban. Kami sampaikan sumbangan orang ramai, ada orang infak makanan frozen, dan kita sampaikan kepada madrasah-madrasah yang kita lihat memerlukan. Inilah sikitlah gambar yang terbaru yang kita lakukan. Ini tak ada suara, tak syok. Kalau ada suara, ada sikit-sikit kita cakap dalam tu. Ini saya sekadar laju pasal Isyak nak masuk dah. Jadi minta maaf saya terpaksa lajukan lah. Ya. Masuk Isyak dah? Masuk dah. Sekitar lebih kurang 5 minit lagi, insya-Allah. Dan apa yang kita kagum dengan mereka, walaupun diorang tahu, minta maaf saya cakap lah, saya ni waktu di sana saya kena COVID. Saya kena COVID kat 20 hari juga. Jadi walaupun kita sakit, walaupun diorang tahu kita ni dah kena sakit, tapi saya dah tak ada dah, tuan-tuan, jangan risau pula. Dan sebenarnya orang yang dah kena, doktor bagi tahu dalam tempoh 3 ke 6 bulan dia tak kena dah. Dan dia tak bawa virus tu. Jadi tuan-tuan, saya lebih selamat tahu daripada tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi walaupun diorang tahu kita ni ada COVID, kan? Saya 8 kali test, kali yang ke-8 barulah negatif. Kita test lepas 3 hari, lepas 3 hari, lepas 3 hari. Walaupun orang ada tu, inilah doktor yang rawat saya, nama Dr. Hussein. Dia punya gaji, dia kerja, dia doktor pakar. Waktu di Syria dia doktor pakar. Dia kerja dengan hospital kerajaan, jadi pakar sakit puan, dan sampai di Syria dia pun masih jadi doktor pakar di unit kecemasan. Jadi doktor ni, dia punya gaji dia 150 USD. Ini doktor pakar ni. Dia doktor yang tadi jururawat yang 50 paling tinggi tu. Dia doktor pakar yang kerja di 2 buah hospital. Dia bertugas di 2 buah hospital. Doktor pakar di unit kecemasan, gaji kalau di sini tempat kita berapa agak-agak? Berapa ribu-riban kan gaji? 10,000 ke atas apa? Lebih. Ini 150, bukan ribu ringgit, 150 USD. 150 USD, tuan-tuan. Jadi dia hanya menyewa satu bilik kecil, dan anak dan keluarga dia masih tinggal di Syria. Setiap 3 minggu atau sebulan sekali dia akan jumpa di border, di sempadan antara Lebanon dan juga Syria, untuk jumpa dengan keluarga dia. Ini Dr. Hussein ni, doktor pakar, kerja di 2 hospital, di unit kecemasan. Hanya gaji dia 150 USD satu bulan. Tuan-tuan, doktor pakar bukan kaleng-kaleng punya doktor. Ini memang doktor yang pakar. Jadi walaupun orang tahu kita ada COVID, tengok doktor dia tak ada pakai mask. Dia salah buat tak tahu je. Kan? Kita kalau tuan-tuan saya kata saya ada COVID, tuan-tuan agak-agak datang tak? Jangan ada start COVID tu. Bahaya tu. Dan tengok. Ini yang jurawat ni. Ini jurawat yang saya cerita tadi tu, yang gaji dia hanya 50 USD. Dan dia bukan tiap-tiap hari pakai macam ni tau. Kadang-kadang dia pakai macam ni, tahajin dia pakai. Kalau tahajin dia tak pakai, sampai satu peringkat dia pun demam juga masa tu. Dia pun masukkan air dalam tangan dia. Dia buat sendirilah. Ni walaupun diorang tahu kita ni ada COVID. Tuan-tuan tengok ini pengurusi hospital, Dr. Usama datang ziarah saya di rumah saya lah. Jadi ini jururawat yang saya kata 25 USD tadi tu. Ni jururawat, dan Dr. Khalid nama dia, jururawat 25 USD. Berapa ringgit agak-agak. Walaupun dia tahu kita ada COVID, walaupun dia tahu kita tengah ada masih sakit, tuan-tuan, yang ada dengan kita ni anak dia. Anak dia ni anak dia lelaki, kecil, umur 7 tahun. Jadi dia risau tak duduk dengan saya?
Selamba je lompat-lompatan badan. Ini yang saya katakan, bagaimana kepergantungan mereka kepada Allah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan buat macam tu. Cuma saya nak kata yakin. Kalau sini salah lah Kang, saya pula kata sama nanti Kang. Ustaz ni duk hasut orang jangan takut dengan Covid. Tak, saya tak. Tuan-tuan kena ikut SOP. Saya bagi tahu kepada kawan-kawan, sebab ada juga bila kawan kita yang satu tim, 2 minit boleh insya-Allah. Baik. Jadi dalam tim kita bila ada yang sakit, bila nak balik, ada orang Arab ni dia jahat sikit panggil dia. Dia kata tak apalah, kita bayar sikit ke hospital boleh balik. Saya kata jangan. Kita mungkin lepas, tapi bagaimana kalau kita orang yang sakit tengah jalan, kemudian orang bersentuhan dengan kita, dia sakit. Sebab kita tahu dalam 6 orang kami pergi, saya yang paling teruk, kan? Saya 20 hari dalam tempoh seminggu ke 2 minggu, saya tak boleh bergerak langsung. Sesak nafas ni macam saya ni bayang, saya ni tanam sini lah, memang meninggal lah. Memang tak boleh nak bangun, nak berdiri, nak buat apa semua tak boleh. Tak boleh menjauh, kan? Nak baring tak boleh, nak ke depan tak boleh, nak kanan kiri tak boleh. Duduk macam ni tuan-tuan, seminggu duduk macam ni. Baring pun tak boleh, tidur pun tak boleh. Tidur 1 jam je, terlelap dia akan bangun. Jadi saya kata, kalau kita bayar, mungkin kita selamat. Tapi bagian orang yang kalaulah berjangkit daripada kita, yang dia sakit lebih teruk daripada saya kata jangan buat macam tu, kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tahu teruk ataupun tidak Covid, saya katakan teruk, tuan-tuan jagalah SOP ni elok. Cumanya orang Arab lain sikit lah. Ni yang saya nak cerita tentang bagaimana mereka ni sangat percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tak boleh, jangan anak jangan dekat dengan aku, jangan salam, jangan peluk. Dia kata tak apa, Allah kan ada, Allah bagi sakit, Allah yang sembuhkan. Sebab tu dia panjat atas belakang tu. Anda tengok anak perempuan dia, anak lelaki dia umur 6 tahun. Jadi antara yang kagum, tadi 2 minit, ni lagi tinggi 1 minit yang terakhir. Jadi antara yang kita kagum, bagaimana mereka faham arti saudara ni tuan-tuan. Saya bila kita sakit, dia macam-macam emosi terganggu. Dan saya tak pernah emosi macam tu. Kita tiap hari ni nangis tak tahu sebab apa. Kejap-kejap nangis, kejap kita tak tahu kenapa. Jadi doktor yang gaji $50 tadi tu datang bila tengok kita ni, dia kata, "Pasal apa kau tak telefon aku?" Kan? Saya kata, "Kenapa?" "Telefon aku, kita nangis sama-sama," kata dia. "Jangan kau nangis semua, nanti kau stres lagi tambah sakit," dia kata. Maka dia kata, "Kau nak apa? Bagi tahu je aku boleh beli. Kau nak chess, kita boleh main sama-sama supaya hilang ingat mana kita boleh berhibur sejam." Itu yang kadang-kadang dia buat macam-macam. Tuan-tuan, bagaimana mereka nak supaya kawan dia jangan sedih, supaya cepat sembuh, supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Dia sanggup macam-macam. Walaupun kita sakit, dia bawa kita pergi memburu. Walaupun kita sakit, dia plan macam-macam. Jom kita BBQ. Dia itu yang dia buat macam ni, saya tak tahu. Tiba-tiba dia dah sediakan kek, dah buat macam nak bagi kita hilang stres. Maka sebab itu saya berjanji dengan orang, saya kata insya-Allah saya akan cuba bantu apa yang boleh supaya mudah-mudahan kamu boleh, maknanya walaupun kita tak boleh bantu sebenarnya, tapi sekurang-kurang kita dapat kurangkan bebanan yang mereka tanggung. Jadi inilah gambar-gambar yang sebenarnya yang saya dapat. Ni semua kawan-kawan kita ni tahu saya ke Covid, tapi salam duduk dekat-dekat, pakai mask tu pasal nak ambil gambar je tuan-tuan. Kalau tak ada video dia tak pakai mask tu, ingat? Jadi mana pakai mask. Dan inilah antara dapur Ramadan kita yang saya tunjuk tadi itu. Pada bulan Ramadan insya-Allah kita akan sampaikan bantuan hasil daripada sumbangan tuan-tuan sekalian. Ini antara makanan yang kita masak dan kita edarkan setiap hari kepada 4,000 buah keluarga. Mudah-mudahan ini yang saya katakan tadi, rumah orang tua yang hilang akalnya. Yang sebelah ni yang saya sebutkan tadi, yang dia hilang akalnya sebab dia kena seksa dalam penjara. Ini sahabat kita ni. Subhanallah, ini adalah satu ujian. Dan banyak lagi ada juga video yang lain yang saya tak sempat nak kongsikan dengan tuan. Itulah kerana waktu yang sangat terbatas. Mungkin insyaAllah pada lain waktu kita akan kongsikan sekali lagi apa yang ada. Sebenarnya banyak benda dalam tempoh saya 2 bulan kat sana. Dan tempoh tu banyak sebenarnya yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada sikit sebanyak memberikan manfaat dan faedah untuk kita bersama insyaAllah. Jadi saya minta ampun dan maaf atas kekurangan penyampaian pada malam ni. Dan mudah-mudahanlah apa yang saya kongsikan tuan-tuan dapat melihat dan sedar bahawa inilah keadaan dan realiti sebahagian daripada saudara kita
yang mereka sangat memerlukan ihsan dan juga bantuan daripada kita. Dan juga malam ni sebenarnya malam nisfu Sya'ban, saya pun tak sempat nak hurai bab tu kerana kita pun dah kesentukan masa. Jadi mudah-mudahan teruskan beramal, banyakkan amalan kita dalam bulan Sya'ban. Tambah kita berada pada malam nisfu Sya'ban, banyakkan amalan, mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan Allah angkat amalan kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang soleh, mudah-mudahan insya-Allah. Dan setengah minit yang terakhir saya ambil kesempatan sedikit waktu atas izin daripada pihak surau untuk sikit saya buat kutipan sumbangan untuk khas untuk hospital dan juga pekerja hospital. Boleh ke? Sebab bila saya sakit, saya nampak bagaimana kesungguhan mereka, dan bila kita bagi duit orang tak terima tuan-tuan. Waktu saya bagi duit orang tak nak. Tapi insya-Allah bila kita salurkan melalui NGO, insya-Allah orang terima. Tapi daripada individu saya keluarkan duit daripada poket orang tak terima. Jadi orang tak nak terima. Tapi daripada NGO, daripada kita, daripada Pertuan Mulia Insan, insya-Allah orang terimalah sebab dia duit daripada orang ramai. Dia tak nak duit daripada kita seorang. Dia nak duit daripada orang ramai. Jadi mudah-mudahanlah insya-Allah sumbangan yang tuan-tuan berikan, saya akan sampaikan amanah tuan-tuan kepada mereka. Cuma saya tak buat tabung. Kalau surau ada sediakan tabung, saya pinjam tabung. InsyaAllah tuan-tuan, sama-samalah kita bantu. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia, dan juga malam-malam nisfu Sya'ban adalah waktu yang sangat-sangat baik dan ada banyak keberkatan, banyak rahmat di sisi Allah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dapat meringankan sedikit bebanan yang mereka tanggung, dan insya-Allah kita akan berikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan sumbangan tuan-tuan insya-Allah saya akan sampaikan amal ini dengan baik insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.